Selamat petang ya, selamat petang kepada warga-warga Malaysia ya, selamat petang kepada warga Malaysia dan hari ini adalah hari Khamis ya, 4 hari bulan Februari dan selamat datang ke live stream kami ya, live stream harian kami daripada AV Electronics Marketing Serian Berhad daripada biasanya pada pukul 4 sampai pukul 5, tapi bila kita ada tetamu khas kita akan mulakan pada pukul 3 ataupun selalunya pada hari Jumaat kita juga akan mulakan pukul 3 untuk berborak-borak lebih. Jadi sebelum kami teruskan ya, saya nak minta kalau penonton-penonton kami, peminat-peminat kami, aunty, uncle lah, datuk, datin semua, abang, adik, kakak semua, aunty, uncle, untuk like dan share live stream ini di Facebook anda dan juga subscribe kepada YouTube channel kami. Anda juga boleh berjumpa kami ya di dalam channel Telegram kami iaitu AV Electronics Marketing Serian Berhad. Carilah di Telegram dan boleh joinlah channel kami. Ya, kalau anda nak beli apa-apa daripada kami, anda boleh beli daripada AV Electronics Marketing Serian Berhad. Kita ada web store sendiri di store.avm.com.my dan juga kita berada di Lazada dan Shopee ya, di Lazada dan Shopee. Jadi sesi live stream hari ini ya, kita ada tetamu khas ya, tetamu khas daripada Sarawak ya. Sarawak di sebelah Kuching kan? Kuching lah. Di Kuching, tapi saya tengok di latar belakang anda ada anda daripada Sarike ya. Ya, saya dulu asal kampung Serike. Oh, kampung daripada Serike. So hari ini Abang Alim ya, Abang Alim daripada Kuching, Sarawak, budak yang berasal daripada Serike ni bersama kita. Kita akan berborak-borak, chit-chat lah, sembang-sembang sikit untuk mungkin 2 jam macam tu lah. Tengok kalau dah habis topik boleh habis awal, tapi tak habis-habis boleh continue sampai malam ni lah. So Abang Alim ini tetamu ni kita ni dia special, dia multi talented ya. Banyak talent dia ni. Abang Alim ini dia seorang ada sound and light business kan? Ada sound and light business kan? Betul. Betul. Ada jual barang sound, lighting, audio visual tu pun ada ya. Bukan saja itu, seorang penyanyi, seorang pemuzik, seorang penulis lagu, komposer ya, komposer muzik, dan tak tahulah apa lagi nanti Abang Alim akan bagi tahulah. So ini kira multi talented dari segi kesenian, multi talented dari segi perniagaan pun multi talented lah, boleh kira macam ni lah. So inilah dalam sebelah mana, sebelah sini ya, tengok sebelah sini ya, tu dia, itulah Abang Alim dah, Abang Alim daripada Kuching, Sarawak. Dan Abang Alim ni dia ada company dia sendiri iaitu Star Audio One Company. Dia One. Star Audio One Company ya, betul. Betul. Dan juga ada juga dulu pernah bekerja kat Permai Rainforest Resort ke? Itu kerja saja kat situ atau sendiri punya dulu? Dulu tu ikut-ikut kawan kerja je lah. Ya, ikut-ikut kawan kerja saya lah. So keyboard je. Tengok sekarang kalau tengok kat Facebook page ya, anda boleh jumpa ya di Facebook abg.alim ya, facebook.com/Abang Alim ya. Carilah Abang Alim di ABG ALIM. Itu boleh carilah Facebook profile dia. Dan juga kalau nak cari company ya, anda cari di Facebook ya, Star Audio One. Kalau Star Audio One keluarlah dengan telefon tu, semua tu. Itu tengok telefon di sini di Facebook 0168772498 Abang Alim. Ada gambar gitar, drum, mixer, kamera tu semua. So kalau nak cari, senang nak cari di Facebook. Di Instagram ada tak Abang Alim? Instagram Abang Alim je lah. Abang Alim Abang lah. Alim juga. Oh. Sama, dia punya Instagram, saya punya tu status Abang Alim je. YouTube pun ada kan? YouTube channel kita ada Star Audio One Studio. Oh, Star YouTube Audio channel One. kita. Okey. So kami nak teruskan. Jadi Abang Alim ni mungkin kalau boleh bagi pengenalan diri sedikit kepada penonton-penonton kami. Kalau boleh kenalkan diri, maybe latar belakang peribadi sikit lah.
Apa lahir di mana, budak kampung mana, dah berapa anak orang, berapa orang isteri. Berapa orang isteri ya? Okey, saya terlebih dulu Assalamualaikum. Saya ucapkan. Jadi nama saya biasa nama dengan panggilan kalau di Kuching Sarawak ni kebanyakan yang kenal dengan panggilan nama Abang Alim lah. Abang Alim, okey. Kalau di kampung dulu orang panggil Alim Halim aja. Alim tu Itu kat biasa. kampung waktu muda-muda tu mungkin orang panggil Alim aja lah. Tapi sekarang dah tua sikit, dah senior sikit, dah Abang Alim sekarang. Dah memang dah senior ni, lebih dah. Dah setengah abad dah. Setengah abad? Berapa umur sekarang? 50? Hampir dekat 50 juga. Hampir lah. Hampir. Hampir. Saya Tahun depan. saya tahun ni dah 50. 51. Oh, ya kah? Oh. Jadi bukan generasi So, sama lah kita. Jadi lebih tua lagi ni. Tua 1 tahun aja. Ni kira generasi sama. Ya. Generasi sama. Okey. Jadi sekarang saya menetap di Kuching, Sarawak. Dulu berasal dari Seriti lah, kampung dulu. Tapi asal nenek saya memang orang Kuching. Oh, nenek orang Kuching. Ya, oleh kerana dia berhijrah, dia ikut kita punya datuk dulu. Datuk tu orang Serikir. Jadi dia kahwin ikut datuk dekat sana. Oh, dari bandar kahwin pergi ke kampung. Okey. So, mak semua dilahirkan di sana lah. So, kirakan darah daging tu kira orang Serikai lah. Tapi apa, macam mana kata Serikai ke atau Serikai tu bahasa rasmi dia. Tapi kalau Sarawak, orang Sarawak cakap orang Serikir. Oh, orang Serikir. I see Serikir. Betul. Itu bahasa Sarawak tu. Orang Serikir senang dia. Kalau sebab spelling dia Sarikei. Serikai kan. Itu dalam bahasa Malaysia lah. I see, itu dalam bahasa Malaysia. Okey, betul. Menetap di Kuching kan. Cari makan di sini, di Kuching, menetap di sini. Berapa tahun dah menetap di Kuching? Di Kuching berhijrah dalam tahun 1996. Oh, 96 dah belasan tahun dah ni. 20 lebih kurang 24 macam tu lah. 3 tahun lah, lebih kurang lah macam tu lah. Jadi itu kahwin ke apa yang berhijrah ke Kuching tu? Dulu berhijrah ke Kuching oleh kerana saya ada ex-wife saya dululah. Oh, okey. Ex-wife kita dulu sini, lepas tu Sat lah, boleh berhenti Sat. Nanti mungkin kadang-kadang tak boleh dengar lah. Dia punya audio on and off. Kalau mungkin boleh dekatkan mikrofon sikit. Kadang-kadang dia punya Google Meet macam tu. Dia kalau level dia tak cukup, dia akan cut dia sikit. Cut sikit lah. Macam ni. Okay. Ataupun gerakkan mikrofon lebih ke dekat anda lah. Dan sekarang anda pula kena bergerakkan mikrofon pula. Ya. Boleh, tak apa. Okey, macam itulah ceritanya. Daripada 1996 saya berhijrah ke sini. So sehingga sekarang lah. Kita terus jadi warga negara Kuching. Kuching. So dari dulu dari waktu kecil-kecil dulu, sekolah dulu dah ceburi bidang hiburan ke? Kalau dikira kalau lagi sekolah rendah tu minat belum lagi ada, tapi bila dah umur dalam darjah 3, darjah 4 macam tu, tu mulailah start lah dah minat dalam bidang macam ni lah. Oh, mula-mula menyanyi dulu saja ke ataupun ada main peralatan muzik? Mula-mula saya suka menyanyi je mula-mula tu. Menyanyi saja. Menyanyi dah, menyanyi. Jadi kita menyanyi tu dah lama-lama jadi ikut kawan terus cuba belajar nak main gitar. Macam mana nak sentuh gitar. Jadi ikut kawan yang ajar macam ni. Minat tu datang sendiri dah. So belajar gitar tu belajar sendiri, bukan pergi ke music school ke apa? Saya mula-mula belajar sendiri. Belajar main gitar tu. Selepas lama-kelamaan ada seorang Chinese di Serikir pada masa tu. Dia datang dari Hong Kong. Dia tinggal belajar dekat Hong Kong. So, dia di Hong Kong dia belajar saya tak tahulah dia punya life. Mungkin dia ada beritahu di Hong Kong dia belajar dengan seorang orang yang berbangsa British.
Dia So belajar main gitar. so anda orang Malaysia, orang Kuching, lepas tu berjumpa satu orang dari Hong Kong yang dia belajar daripada orang British pula. Ini dah Dia betul-betul international punya. dia asalnya asal cikgu tu dia dari Malaysia. Oh, Memang asal dari dia asal Malaysia. daripada ya, dia orang Sri Lanka tapi dia belajar di Hong Kong sana. Oh, okey okey. Dia bersekolah ataupun dia study dekat Hong Kong lah. So lepas tu dia balik ke sini, Hmm. saya jumpa dia, saya tengok dia main. Yo, masa tu time lagi muda-muda, suka pergi kelab, tengok dia main dekat kelab. Oh, memang steady lah. Oh. Lepas tu saya tanya dia, saya jumpa dia, boleh tak ajar saya? Cakap dia. Oh, Saya dia wah, betul-betul minat dengan cara awak bermain gitar. Saya cakap dia. itu semasa umur berapa tu? Umur anda berapa? Masa tu lagi masih dalam, kalau tak silap saya dalam 18 tahun kalau tak silap. 18 tahun lah. So 18 nak tahun. jadikan tebalkan kulit muka anda, pergi tanya terus lah. Pergi tanya dia, jumpa dia. Hmm. Pasal saya tengok dia main memang touching dia. Aduh mak. Sebiji lah. Kalau dia main apa-apa lagu saya tengok memang macam seperti kalau dia petik lagu Gerimo tu seperti Gerimo lah dia. Wow, ini dah memang expert level lah dulu. Lepas itu dari masa tu sampai, lepas tu apa jadi sampai, macam boleh terangkan sikit macam mana Abang Alim ni daripada budak yang mula menyanyi di masa budak sekolah rendah dulu, jadi sampai evolusi anda dari dulu sampai sekarang tu, macam mana boleh terjadi sampai level anda sekarang? Okay, dia macam ni, saya ketika bangku sekolah, masih sekolah menengah tu, saya memang di sekolah menengah tu dah minat dah. Jiwa saya dah mulai minat dalam bidang muzik lah. Muzik dulu lah. Ya, jadi saya dah berangan-angan nak buat band, nak jadi gitaris, nak jadi penyanyi. Semua tu kita punya angan-angan, cita-cita. Ada cita-cita di jiwa kita dah time tu lah, masa tu. So, bila dari situ kita rasa kita punya semangat, mungkin sehari mungkin menjadilah dalam bidang ni. So, pergaulan dengan rakan-rakan tu membuatkan kita semakin agresif lah. Dulu ada band kan? Ada band? Saya dulu memang ada band. Oh, dari waktu muda-muda dulu dah ada band lah. Ada band dah. Dulu main muzik jenis apa kalau band tu yang bermula tu? Bermula memang kita start daripada zaman tu, memang zaman rock kapak lah. Oh, rock apa? Zaman Sus dah muncul. Lagu Isi dan Kulit. Sebelum tu sebelum itu Sucuiti dah muncul juga. Jadi saya tengok adik-beradik dengan mak tu dia suka zaman kaset kan. Betul. Main kaset lagu Sucuiti. Jadi dari zaman generasi kita lah yang boleh nampak daripada piring besar tu, rekod LP, ada kaset, ada 8 track. Lepas itu entahlah jadi CD, jadi DVD, sekarang jadi online pula sekarang. Kita generasi kita yang dapat lihat perubahan macam ni. So dari benda-benda macam tu lah saya kira tengok dengar semua macam lagu, inspirasi datang dari macam tu lah. Kita tengok macam saya masa tu macam saya dengarkan lagu-lagu lagu-lagu Sucriti. Jadi semangat kita mungkin memara, kalau boleh satu hari aku nak jadi juga macam ni lah. So search lah yang jadi inspirasi utama lah untuk anda. Pada ketika itulah search lah. Pada ketika itu. Oh, okey. Search ni memang nama legenda lah dengan Amy sekali kan. Betul. Memang sampai sekarang pun orang jumpa dia masih kenal lagi. Pasti semua seluruh Malaysia memang kenal dia. Memang kenal. Sudah jadi macam pemuzik legend lah ni. Betul. So jadi dari waktu sekolah dulu, lepas tu sampai 1996 tu, itu umur 18 sampai 24 je, 6 tahun macam tu. Itu waktu tu jadi professional musician ke, ataupun ada buat kerja-kerja lain ke, atau apa? Okey, masa pada ketika itu saya pun memang ada juga bermain muzik seperti untuk majlis
Untuk perkahwinan. majlis. Dan pernah ke Kenduri-kenduri. kenduri-kenduri macam itulah, dan fanfare-fanfare. Okey, betul. Ada juga main. Tapi itu hanyalah sebagai sambilan saya Oh, saja. sambilan. Sambilan saja. Saya sambilan, tapi kita ada kerja lain juga masa itulah. Oh, Uh, Kerja lain. macam kerja macam apa? Macam-macam kerja ada. Macam dulu yang apa siapa itu DJ Sam Jibam tu dia buat apa, dia kerja di kilang. Kilang apa tak tahu lepas. Kerja Macam saya dulu. muzik, kerja muzik macam tak payah tidur. So tak tahu Abang Alim pun ada pengalaman macam tu. Okey, macam saya dulu pun macam tu juga. Saya kerja uh, mula-mula saya di Kuching ni saya datang tu. Ah. Saya pakai basikal turun kerja. Saya Pakai basikal. Saya pakai basikal. Oh. Tahun 1997 kalau tak silap saya pakai basikal. Turun kerja. Orang-orang dekat Bandaraya Kuching tengok saya pakai basikal. Masa tu kira basikal bukan trend masa tu. Tak macam sekarang basikal dah jadi trend kan. Itu dulu basikal bukan trend tapi jadi satu mod pengangkutan. Sekarang trend lain, itu untuk exercise. Ya, betul. Jadi bila saya turun pakai basikal pada ketika itu, so orang yang guna kereta, motorbike tengok saya di sebelah. Kalau dalam hujan, saya pun rasa situationnya susah nak cakap lah. Susah nak cakap, tapi kalau bayangkan pun kadang-kadang agak funny jugalah. Kalau kita orang kat dalam kereta tu kena pandang anda tengok balik kan. Tengah basah, tengah susah, tapi ada juga dia punya funny lah. Itu katakan pengalaman zaman silam lah, waktu kita bersusah-susahan. Dalam kesusahan tu ramai antara kita lah yang kita bukan semuanya yang dilahirkan kaya kan. Betul. So, pada ketika itulah kita tengok situation saya fikirkan apa orang sedang fikirkan dengan saya pada ketika ini. Sama ada dia rasa simpati ataupun rasa pelik tengok saya pakai basikal. Sedangkan lain orang tak ada pakai basikal, saya satu pakai basikal. Itu saya rasa kalau zaman tu sampai sekarang ke, kalau di Kuching kalau pakai basikal kena ada lesen kan? Kena ada lesen basikal kan? Dulu. Dulu, sekarang tak payah lagi? Saya tak pasti lagi, sekarang lama dah tak pakai dah. Jadi saya ingat dulu saya ada satu adik cousin saya duduk di Kuching, dia pernah kata basikal tu perlu lesen di Kuching, perlu lesen. Memang dulu memang perlu ada lesen. Kalau tak ada lesen boleh saman juga kot. Oh, okey. So hari-hari naik basikal jauh tak dari rumah sampai tempat kerja? Kalau saya kayuh tu 30 minit adalah sampai. Oh, sederhana lah, bukan jauh, bukan dekat lah. Sedang, tapi saya kena terjah, saya kena naik bukit yang terlalu tinggi. Satu bukit yang cukup popular di Kuching lah. Sini panggil bukit Batu Lintang. Bukit Batu Lintang. Ya, kalau orang kampung panggil Bukit Hantu. Bukit Hantu. Bukit Hantu. Bukit itu memang tinggi. Hari-hari kena naik turun. Hari-hari. So kaki kuat lah, kaki memang kuat lah. Masa tu masih muda lagi. Tak ada masalah. Kira untuk exercise juga pagi-pagi dah. Pukul 6 dah start. Dah kayu. Memang sihat lah macam ni. Balik daripada kerja tu pukul 5, macam tu 5.30. Kayuh lagi. Naik sakit, turun okey. Dia macam ni. So tiap-tiap pagi kena naik turun, tiap petang naik turun lagi. Ya, setiap hari. Itulah namanya kira pengorbanan lah masa tu. Lepas itu macam mana sampai boleh terjadi anda mula jadi macam profesional dalam pemuzik, ataupun dah tak kerja, buat kerja lain, dah macam sepenuhnya kepada muzik? Pada masa mana anda jadi begitu, dan apa yang trigger anda jadi nak ceburi sepenuhnya? Okey, dulu saya bersama dengan ex-wife saya lah, kalau diceritakan masa silam saya tu.
ex-wife saya dulu seorang cikgu jugalah, dia cikgu muzik cikgu juga. dan seni. Masa tu dia ambil kursus di MPBL Maktab Batu Lintang. Jadi kos dia tak lain juga dalam seni. Tapi saya memang saya bekerja tapi saya bekerja tak dalam seni. Saya bekerja biasalah. Saya bekerja kilang lah masa tu lah. Kilang jugalah. Kilang juga. Tapi jiwa saya suatu hari saya terfikir macam ni. Satu hari saya nak target, saya tak nak kerja macam ni lagi. Saya nak kumpul wang. Kalau boleh saya buat satu studio. Itu cita-cita saya pada ketika itu. Okey, sebelum saya ke Kuching, saya di Serike, saya pernah bekerja dengan satu studio jamming di Serike. Masa tu saya menempah pengalaman saya. Dulu di Serike pernah kerja di studio jamming lah. Pernah kerja. Kalau kerja minat kat situ, kerja kat tempat macam tu memang seronok. Ya. So bila dah pindah ke Kuching, suasana dah jadi lain. Sebab pertama kali kalau kita datang di sini kita kena, sebab dah bandaraya kan. Lain macam bandaraya. Kita kena survive, kita kena berjuang, kita kena kerja keras. Kalau kita tak kerja keras, kita tak boleh survive. So macam mana boleh terjadi sampai end up jadi full time kepada muzik dan audio? Full time muzik dululah. Sekarang anda akan masuk muzik dulu kan? Ya, mesti masuk muzik dulu. So saya masuk muzik, saya bekerja malam-malam, saya ada ambil part time bekerja main di kelab. Main di kelab juga. Okey. Main di kelab juga. Siang saya kerja, lepas tu siang saya kerja ada part time, saya ambil bermain di kelab malam. Dan sambil-sambil tu ada ambil sedikit function. Dari situ saya kumpulkan sedikit modal lah. Untuk simpanan sedikit lah. Bila kita kerja, saya budget saya macam ni. Ini untuk saya, untuk kos hari hidup saya macam ni. Ini untuk budget beli makanan, ini untuk budget simpanan saya. Macam ni lah, saya buat macam ni. Tapi kena ikat perut sikit lah. Memanglah kena ikat perut. So, sampai tahap mana anda resign daripada kilang ke atau kerja biasa anda? Dah sampai 7 tahun saya bekerja. Tapi saya kerja kilang saya tak lama lah. Tak lama? Tapi tak lama. Selepas saya berhenti saya kerja kilang, saya bekerja di satu tempat jadi sales promoter. Sales promoter. Jadi di situ sekadar bekerja, tapi jiwa kita tak fokus. Sebab minat lain. Minat kita tak ke sana. Waktu kerja pun terfikir nak show tengah buat malam, sebelah malam pula. Ya. Lepas itu dah hampir 7 tahun macam tu saya bekerja macam tu, saya resign lah. Resign daripada kerja siang tu. So saya cuba fokus nak kerja main live band saja. Ada sedikit modal yang saya simpan dalam masa 7 tahun. Saya belikan sedikit macam gitar amp, bass amp, saya beli drum pada ketika itu. Jadi saya letak di dalam rumah saya letak dalam bilik saya buat satu macam jamming room. Jamming room. Ya, di dalam bilik saya buat satu jamming room. So ada gitar, ada bass gitar, ada drum, keyboard ada? Keyboard masa tu tak ada. Keyboard tak ada lah. So 3 benda ni Abang Alim tahu main? Boleh. Bass, gitar, drum sikit-sikit lah. Sikit-sikit tahu. Lah. Kira tahu main lah. Best juga. Ini multi-talented ni. Satu-satu benda tu dah ada kan. Macam drum dah ada, bass amp dah ada, gitar amp dah ada. Masa tu kita beli brand yang sedang hana sajalah masa tu. Cukup lah, boleh pakai dah, sudah lah. Cukup boleh pakai lah. Belum sampai ada modal untuk beli yang mewah-mewah tu. Ya betul. Tapi saya ada satu gitar yang saya pernah beli, Ibanez RG series. Saya pernah beli satu masa saya main di club dulu. Itu adalah kira second hand gitar lah saya beli time tu. Masih saya simpan sampai sekarang lah. Gitar tu lah yang saya kirakan bawa tuah juga untuk saya. Sudah gitar tu yang sentimental lah. Sentimental ya.
Sampai sekarang boleh pakai lagi lah. Ah, tak boleh, dia punya neck dah patah dah. Oh, dah patah, dah patah. Aduh. Dah patah. Kena Ah. tukar dia punya neck tu, baru boleh pakai balik. Tapi So, sentimental lah itu, simpan lah. saya simpannya. Ah. So bila kita dah ada barang instrumen sikit-sikit macam tu, so saya panggil semua kawan-kawan yang pernah bermain dengan saya ajak dia orang praktis. Kita praktis. So saya cakap saya dah ada barang ni. Kita kena praktis. Kita pertama kali kita kena cari job. Barang kan ada sekarang, kita ambil job. Berbagai lah. Ada function apakah. Kita try lah. Yang kecil-kecil sajalah. Tak payah ambil besar-besar. Masa tu dah saya mula. Okay, ada band, geng-geng yang pernah main sama saya. Yang satu tu pun pernah ikut saya juga. Geng-geng saya dulu tu. Sekarang dah main dengan typewriter. Oh, okay. Gitaris Andy tu. Andy juga nama dia. Bukan nama dia Andy juga. Bukan apa, ada satu guest kat sini yang ada komen tu Andy Wahid. Bukan itu Andy Wahid tu itu drama saya dulu. Oh, drama juga. Itu drama saya dulu yang dari MPBL juga tu. Tu cikgu tu sekarang. Oh, hai Andy Wahid. Hai. Terima kasih Hai kerana Andy, menonton. ni sama geng juga ni. Ni sama kampung. Ni geng sama kampung dari Serike. Oh. Dari Serike ni lah dia. Geng keras ni dulu. Oh, sebab itulah dia kata banyak pengalaman ya. Dia kata banyak betul. Ada. Dia pun sama-sama dengan saya. Dia pun masa dia training di maktab, part time pun dia ikut saya juga main cari job. Macam function. Samalah kita orang time tu. Oh. Itulah pengalamannya. Memanglah banyak lah. Wah, sama dengan band sama band sudah senang juak dengannya. Senang juak lah. Susah senang, sama-sama pernah merasai lah maksud dia tu. Okey. Memang dia cakap lah dikali dengan ex-wife dia dulu sampai kami bekerja. Dia kata bekerja masing-masing jadi cikgu, dia kerja sendiri, now sudah berjaya, salute. Ex-wife saya dulu bassist juga. Dia main bass dengan saya sekali. Oh, okey. Ex-wife dululah. Sekarang jadi bos besar Star Audio pula. So dari mula tu dari satu jamming studio lah. Yang permulaan tu jamming studio jadi band, lepas tu pergi main kat majlis-majlis, apa-apa show adalah. Macam tu. Kita main kat majlis. Lepas tu kita pernah bawa kita punya instrumen, kita ada kontrak, ada job, kita pernah pergi outstation daripada Kuching. Macam penalaman punya tempat kan, bukannya penalaman daerah. Kita pergi satu daerah luar daripada Kuching, kan dia orang ada night club, dia orang tak ada instrumen. Tak ada instrumen. PA system dia orang ada, backline dia orang tak ada. So kita punya band masuk, kita bawa sekali kita punya backline tu. Jadi saya ambil kontrak, saya bawa saya punya band boy. Jadi untuk backline tu saya kira lain lah band boy, kira lain lah macam ni. Pada ketika tu. Backline tu satu charge, kalau band boy semua satu charge, dan apa-apa equipment lagi ada charges lah. Begitu. So dari situlah mula dari satu kegemaran, satu hobi kesenian tu mulalah jadi satu bisnes dah. Betul. Di situ dah saya dah terfikir, betul-betul saya rasa pada ketika tu, inilah angan-angan saya ni. Dah kira-kira nak tercapai juga ni. Pada masa tu lah. Masa tu. Tapi masih muda lagi masa tu. Tengah masih memarah. Tengah enjoy my music, pada masa yang sama boleh dapat pendapatan pula. Boleh dapat rezeki. Ini memang betul. Seronok lah bila jadi sesuatu hobi tu jadi perniagaan yang boleh mendapatkan kepuasan, enjoyment, keuntungan lagi. Sekali semua. Betul. Tu baru kita ada rasa kepuasan di sana. Betul-betul ada rasa dapat enjoy, dapat menikmati gajinya di sana jugalah. Cara dapat gaji tu yang lagi memuaskan ya. Itu macam gaji yang datang daripada luahan jiwa. Luahan jiwa, ya. Tapi kita ni macam dengan band, kita tak dapat kekal lama.
Sebab kadang-kadang band dia, kadang-kadang sometimes dia orang tu ada ikut mood masing-masing, ikut arah tuju masing-masing. Ada yang kena buat kerja lain, dia kena cari tempat lain, dia nak cuba benda lain ke, ataupun kadang-kadang bila orang dah kahwin, dah ada anak pun, mungkin dia perlukan lebih duit, dia terpaksa lah cari rezeki kat tempat lain ke. Macam-macam boleh terjadi kan? Benar-benar. So bila dah lama kelamaan dah ada main kontrak sana sini, dah last ada yang dah tak nak lagi main, kita kira ada yang dah cuci tangan juga. Dari situ saya terfikir balik, keseronokan benda masa itu sekejap je. Oh, sekejap aja. Sekejap je. Ini saya kena fikir balik ni. Bila dah ada pecah, band tu dah berpecah, saya kena buat baru. Oh, kena buat dari barisan. A to Z balik tu kena fikirkan balik macam mana. Oh, lepas tu band member kadang-kadang dia come and go, lepas tu selalu susah nak kena cari pengganti kan. So kena fikirkan balik lah tu, macam mana nak bagi konsisten balik, cari benda lain nak buat pula. Dan kadang-kadang ada kadang-kadang kita ada dapat kontrak nak main di kelab-kelab ataupun di mana-mana, kadang-kadang ada anggota band tak cukup. Ini kadang-kadang jadi masalahnya pada ketika itu. Bassist tak ada. Keyboardist tak ada. Kena cari pula. Kena cari je. Kalau ada cari yang lain tu, kena praktis balik. Ngam tak ngam satu hal lagi kan. Satu hal lagi, makan masa lagi. Jadi pada ketika itu pun saya ada berfikir, satu lagi pemikiran saya datang, saya rasa kalau masalah time tu dengan keyboardist lah. Saya rasa kalau saya boleh main keyboard, tak payahlah saya cari keyboardist lagi, saya sendiri boleh main. Itu satu idea lagi saya datang balik. Lepas tu jadi belajar main keyboard pula. Saya belajar main keyboard. Oh, saya belajar main keyboard. Saya tengok kadang-kadang di kelab kan pada ketika itu, orang main keyboard boleh main satu orang je. Main keyboard dia boleh main single band. One man show. Betul ramai satu single. Two piece band, three piece band. Takkan saya tak boleh buat kot, saya fikir. Saya cuba. Saya cuba juga, saya main keyboard, saya belajar supaya itu kan senang. Kadang-kadang ada MIDI program, kita pakai. Kita cuba belajar program, supaya itu ada, kita boleh program sikit-sikit. Ada kawan yang pandai main keyboard juga, kita tukar sequencer dengan dia orang. Tukar MIDI, berbagi MIDI. Saya punya MIDI bagi dia punya MIDI bagi saya. Oh, macam-macam lah macam ni. Tukar-tukar macam-macam. all the okay. Jadi dari sana apa jadi pula, jadi one man show ke apa? Kira macam tu jadi one man show, two piece band, tapi saya rasa hasilnya lebih lumayan. Because you kira kalau you main full band, pada ketika itu you kena bagi spend masa you banyak lagi. Full band kena praktis bersama-sama. Lepas itu mengambil masa. Kalau kita datang, yang seorang tak datang, tak jadi. Nak praktis pun tak jadi. Habis. So, last saya main one man show je lah. One man show, kalau one man show selalu charge kepada klien kurang sikit ke? Ada charge ke klien kurang sikit? Adalah. Tapi bayar satu orang aja. Charge kurang sikit tapi bayar satu orang saja kan. Itu yang jadi untung yang lagi banyak lah. Lepas tu kita main two piece, satu single, satu keyboardist. Bertahun-tahun lah saya main macam tu lah. Dari situlah kita gumpul modal kita main-main macam ni. Masa dulu tu dia punya budget untuk two piece, three piece band kalau hotel tu memang good job lah. Price biasa ya, betul-betul hotel selalu kat dia punya cafe atau lounge atau lobby akan ada satu one piece band, 2 or 3 saja paling maksimum kan selalu. Hotel selalu ada. Betul. Okay, so dari situ berapa tahun sampai bila anda boleh sampai tahap masuk kepada sound and light audio visual pula? Okay, dari situ masa saya main tu, saya
belajar untuk pendengaran sound juga. Oh, belajar Pendengaran sound, pendengaran sound pula. pendengaran sound daripada saya punya macam ni kan, macam saya main, kalau kita main, contoh kata kita main di lounge, Hmm. kita tak boleh besar sangat sound. Kalau Betul. light band lain, kalau di club dia besar, jadi kita kena soft. Hmm. Jadi di situ saya bermain sambil belajar mixing untuk mixer, konsol tu. Ah, you one Jadi di jadi situ one man show buat semua sendiri. buat semua sendiri. Jadi di situ juga saya rasa apa nama? Saya rasa kalau suatu hari nanti aku boleh jadi soundman, lagi elok aku fikir macam ni. Ada saya pernah Itu dah, tengok ada one man show yang buat main apa keyboard dengan nyanyi. Lepas tu kat tepi ada mixer lagi. Semua dia operate sendiri. Kadang-kadang ada pula yang boleh main lighting lagi. Satu orang. ya, ya. Di situ timbul semua idea dan pengalaman lah, saya Hmm. rasa. So, lepas tu, tapi sebelum tu juga, sebelum tu juga saya pernah saya pernah juga bekerja macam bermain di fanfare. Ah. Macam contoh kata, saya kan ada dulu ada instrumen macam benda-benda macam instrumen tu. Di situ juga saya belajar untuk balance sound jugalah. Ah. Lebih-lebih lagi lepas tu, bila saya dah main one man show, di situ saya kena lebih belajar lagi balance untuk sound. Oh. Maka timbullah minat untuk cuba menceburi dalam bidang sound system. Sound system pula sekarang. Ah, Ini lepas tu, memang step by step lah. step by step. Pengalaman lah, pengalaman. Waktu tu pun dah mulalah beli barang-barang apa sound system pula. Selain daripada peralatan muzik, mula beli sound system dan barang pula. Ya, kita ambil power mixer, start daripada tu lah kita cuba. Yang basic-basic lah, power mixer, 2 speaker, 3 biji mikrofon macam tu lah. Macam tu lah. Jadi sampai macam mana boleh bermula pula syarikat apa Star Audio One pula? Dia macam ni ya. Okey, ketika di rumah saya buat satu jamming room tu. Okey, saya ada bagi untuk public juga, untuk orang luar. Boleh sewa. Boleh sewa juga. Saya bagi curi-curi lah. Curi-curi masuk main pada ketika tu. Curi-curi masuk? Curi-curi masuk lah. Sebab tu kawasan perumahan. Kalau ikut tak boleh. Betul juga. Rumah sebelah jiran kan. Tapi jiran ada yang sporting juga. Ada yang seronok juga dengar. Pasal kadang-kadang ada band yang jamming datang tu, ada yang bagus main. Kalau yang tak bagus tu lah, yang tak seronok lah. Ada bising-bising sikit lah. So, lepas tu, bila dah macam tu, kita fikirkan, lebih baik aku buat satu tempat untuk jamming studio lah. Oh, okay. Okay. Malam pun aku main di club, jadi siang kalau ada jamming studio, akan elok aku fikir. So ada satu rakan pada masa itu, geng keras jugalah. Sama-sama. Dia pun keyboardist juga. Dia pun main one man show. Juga. So dia jumpa saya. Lem, dia cakap, apa kata kalau kita share buat satu studio, dia cakap. Dia, saya tak ada modal nak bikin, nak sewa tempat tapak tu lagi. Cakap dia. Tapi kalau untuk equipment ni saya dah lah, saya cakap dia. Untuk instrumen saya dah kira dah boleh ni. So dia cakap saya, okey. Saya dengan awak, saya masuk tempat, jadi barang awak, dia cakap saya. Dia yang offer saya. Barang awak, instrumen awak, jadi saya sewa itu premis. Dia cakap, Bandar Luan saya sewa premis, saya ambil untuk 3+1 ke apakah, semua premis tu. Dia cakap saya macam tu. Okey. Ini dah macam kira kongsi modal lah macam ni. Kongsi modal dengan dia. Okey, saya cakap boleh lah, saya cakap dia. Jadi kita buat sama-sama buat perjanjian lah. Kita buat perjanjian pada ketika itu. Lepas tu kita dapatkan satu tapak, satu premis. Dia tak jauh daripada kawasan kita punya perumahan juga. Tapi apa, kedai ke apa? Di hadapan kedai. Kita ambil premis kedai. Dia ambil lah, So dia sewa.
So kita share. Hmm. Saya share barang, dia sewa. Tapi untuk bulanan kita sama-sama bayar. Untuk permulaan masuk dia saja yang bayar. Untuk permulaan. So lepas tu kita buat operasi lah. Operasi dalam masa lebih kurang. Kita tengok mula-mula buka perniagaan ni, memang orang tak kenal kita punya tempat. Tambahan pada zaman tu memang susah sikit. FB pun saya rasa belum wujud lagi time tu. Belum. Itu tahun berapa? 1990 lebih? Belum sampai 2000 lagi? Kalau tahun 2000 dah wujud tak? Tak, saya pun tak lupa 2001, 2002. Saya rasa belum lagi. Belum lagi kan? Okey, 2010. Baru saya ingat. 2010. Dah ada kah? 2010 dah ada. Dah ada, okey. Tapi saya belum main lagi time tu. Saya belum kenal lagi benda tu. Belum kenal. Pasal hari-hari main muzik. Belum kenal lagi. Lagi ketinggalan saya masa tu. Okey. 2010 kita ambil satu tapak, satu premis ni, lepas tu kita buat bisnes dalam 1 tahun. Fokus untuk jamming saja. Kita tak ada fokus untuk lain. Fokus untuk jamming saja. Lepas tu kita tengok kita punya perniagaan kurang lah. Kita kurang sedikit. Kurang memuaskan. Kalau dibandingkan dengan rumah tu, rumah lagi okey sikit. Tapi yang herannya mengapa dia kurang? Sebab masa tu kita target dengan student je. Banyak student yang main. Student daripada politeknik, budak sekolah menengah time tu. So, bila dah poli dia dah habis, tahun 2010 tu dah habis, student dah keluar, dah balik kampung semua. Senior dia dah balik semua. Jadi yang junior tu dia tak kenal kita punya tempat. Kurang sikit lah kita punya bisnes time tu lah. Kawan tu sama saya tu, dia cakap saya tak boleh survive dalam, dia cakap saya. 1 tahun ni kita dua saya tengok dia cakap tak ada nasib lah, dia cakap saya. Awak tak cakap ada nasib tak ada nasib. So macam mana? Saya cakap dia. Kalau dah tak ada nasib macam mana? Dia cakap dia nak quit. Dia nak quit pula. So kalau awak quit, saya tinggal saya satu je lah ni. Dia cakap saya, awak teruskan je lah, dia cakap saya. Awak panggil saya nak teruskan, saya seorang je lah. Ya. Cakap awak teruskan seorang je lah. Dia cakap saya, dia tak dapat. Okey, dia minta saya settle separuh dia sama dia lah pada ketika itu. Permulaan untuk dia dapatkan premis ni kan. 50% dia cakap saya. Settle dia 50%. Dah lah dia cakap saya. Dia tak ke, dia biarkan sajalah, tak apalah. Tak apa, dia cakap saya, kita settle 50%. Saya bagi dia 50%, modal dia balik. Lepas itu saya rasa saya seorang je saja yang just carry on benda ni. Jadi macam ni saya fikir, kalau dah saya seorang dekat sini, saya kena kerja lebih. Betul. Kalau tak kerja lebih, susah juga. So saya buat apa cara lah untuk saya promotekan tempat saya ni. Masa tu saya lekat poster lah. Poster lekat dinding, pergi sana, pergi sini. Ke sana, ke sini. Betul-betul cara manual lah tu. Ambil poster. Manual. Photostat poster. Lepas tu pergi lekat mana-mana lah. Itu lebih berkesan. Lagi berkesan? Lagi berkesan. My hand lah. Live, saya pergi mana-mana tempat. Ni, saya ada studio. Kalau jumpa apa-apa musician mana-mana ke, tahu mana-mana ada orang budak sekolah ke mana atau college ke apa, bagi aja poster tu lah. Bagi je poster tu. Lepas tu saya cakap dia, sama-sama siapa-siapa yang klien saya jumpa, okey, masuk musician, kalau ada gig, nak ada gig apa semua, nak cari barang, boleh sewa dengan saya. Saya bagi special price. Saya buat, so ada jamming studio, kalau nak sewa music instrument semua tu pun boleh? Boleh. Lepas tu saya cakap dia, saya ada satu ruang kosong di tempat saya, di studio saya. Kalau kamu you all nak organize gig ke apa ke, boleh, saya cakap dia orang. Okey, ada geng-geng yang dari Kuching kan. Di sini di Kuching ni dia cakap dia nak buat gig, dia nak show, dia nak buat satu tempat, nak sewa dewan. Susah semua, dia cakap kena permit, kena apa semua. Betul. Okey, saya cakap saya ada lesen.
untuk event management saya boleh handle. Saya boleh mohon dengan pihak berkuasa lah untuk apa-apa event di tempat premis saya. Okey, awak atur, saya buat, dia cakap. So, mulai daripada hari tu, saya bagi peluang tempat saya untuk buat gig. Dah jadi. Ya, dah jadi tempat buat gig. Banyak organizer datang, dia sewa kita punya tempat. Dari situlah orang mulai kenal. Berapa besar tempat tu? Kedai ni kedai besar ke ataupun satu lot aja ke apa? Dia satu lot je. Oh, satu lot je. Tapi dia satu lot. Pada ketika itu, dia cuma ada satu jamming room je. Lain semua luas, kosong. Masih kosong. So bila kita nak buat gig, kita keluar instrumen, kita letak di luar. Di luar kawasan di dalam premis tu lah. Tapi di bahagian luar. Macam ruang tamu dia luas kita letak dekat sana. Waktu tu apa kedai ni atau studio ni dah jadi nama Star Audio One? Masa tu memang dah ada Star Audio One Company. Oh, Star Audio Tapi One orang Company. Tak kenal. So ni Star Audio One Company tu yang bermula dengan satu partner awak dulu lah, yang ni company dia lah. Ya, sama-sama kita. Tapi dia sama-sama, tapi nama adalah nama saya seorang saja. Oh, nama awak saja. Pasal dia kerja government, dia tak boleh pakai. Betul-betul. Kalau dia kerja government tak boleh, memang tak boleh. Dia cuba nak mencuburi saja, tapi dia cakap dia tak ada nasib. Dia panggil saya carry on satu orang je lah. Saya cakap dia betul-betul awak tak nak lagi, betul-betul tak apa. Awak settle saya 50% saja. Awak just carry on, dia cakap saya. Tak ada gaduh, tak ada apalah. Dia sendiri yang pasal betul-betul dalam 1 tahun dia ikut saya, memang tak ada dapat. Sama-sama kita buat. Tapi tak cukup untung lah, tak boleh, susah nak cari apa keuntungan lah. Susah nak handle. Income yang dari lain untuk kita settle kita punya tempatnya. Oh, so itulah permulaan Star Audio One Company ni. Ya. Oh. Juangannya di sana tu banyak. Dah itu waktu apa 2010? 2010. Dia ikut saya 2011, dia dah tak bersama saya lagi. 2012 saya dah kira start solo lah. Oh, saya kira company dah 10 tahun lah. Ya, macam tu. I see. So Star Audio One ni sekarang company ni apakah bidang-bidang hari inilah sampai tahap hari ini kan? Star Audio One Company ni apakah bisnes dia? Ada katakan tadi ada sewa peralatan muzik, sewa sound system, ada tempat untuk gig, ada apa lagi jamming studio. Lepas tu ada buat setup sound and line, apa lagi perniagaan dah sekarang? Okay, gig dah tak ada lagi sekarang lah. Oh, gig tak ada lagi. Tak ada lagi buat lah. Kerana pasal dia punya tempat ni kita dah pasang petition banyak dah. Oh, sekarang dah banyak peralatan. Ya. Tak juga banyak, sedang-sedang lah. So kita bagi pecahan macam ni. Macam tempat yang saya awak tengok ni tempat saya duduk ni. Ni adalah merupakan studio untuk bahagian kita punya rakaman lah. Oh, ini recording studio lah ni. Recording studio untuk kita buat recording. Dan di bahagian luar sana dia ada galeri untuk kita jualkan peralatan muzik lah. Oh. Di luar sana. Dan sebelah sana lagi tu kita ada satu jamming room. Ada jamming room lagi? Ada. Untuk jamming. Jadi sebelum dia masuk dekat pintu ni dia boleh tengok kita ada jual peralatan seperti barang-barang basic lah macam gitar. Peralatan untuk home recording macam interface. So masuk aja nampak tempat yang ada display dan jual barang. Lepas tu lagi satu bilik tempat yang anda boleh pergi cuba barang tu, pergi buat jam. Dah seronok, dah seronok, dah rasa ngam. Kalau nak boleh pergi ke studio recording, boleh rakam. Macam tu lah. Macam complete lah ni. Kira macam tu lah. So kalau bisnes kat luar apa? Ada pergi set up sound and light ke apa? Saya tengok pun ada gambar apa mixer besar ke kat studio audio apa Star Audio One. Ada, kita memang ada. Kita ada pakai satu analog untuk event. Kita pakai IVA punya mixer.
Oh, IBA punya mixer. Untuk analog lah, untuk Hmm. analog event saja, macam analog mixer untuk event kita di hotel ke, di luar outdoor ke, macam tu. Hmm. Kadang-kadang kalau yang lebih besar tu kita pakai lain sikit lah. Oh, Tapi sekarang pun ada kurang sikit lah. sekarang bukan kurang sikit, sekarang hampir tak ada. yang reality tu memang hampir tak ada. Ya, cuma tahun lepas bulan 11, bulan 12 tu ada. Ada sekejap. Dia buka balik Ada sekejap, sejak. lepas itu habis. Lepas tu Lain. habis. Lepas itu angka-angka Masuk full macam ni. masuk tahun 2021 ni, Hmm. start bulan 1 tu dah tak ada lagi dah. Dah Sampai PKP sekarang. kan? Tapi PKP. Sarawak kena PKP ya waktu tu? Bulan 1. Kalau di Kuching tak ada lah. Kuching tak ada kan? Tak ada. Satu-satu negeri yang tak kena tu Kuching, Sarawak kan? Saya rasa. Kuching tak ada. Kalau Ah, di Sibu ada. Sibu Sibu ada. masih sekarang. Oh, Sipu masih ada lah. Dia kawasan-kawasan tertentu lah. Tapi Kawasan tertentu. kalau kira satu negeri tu, Sarawak satu negeri aja yang tak ada PKP sekarang. Yang lain Ya. semua kena. Semua dilanjutkan. Aduh. So adalah aktiviti-aktiviti jualan dalam kedai, jual peralatan muzik, peralatan audio semua tu. Lepas tu ada satu jamming studio untuk orang praktis semua tu kan. Lepas tu ada satu rakaman studio lah. Studio rakaman lagi di situ. So orang complete lah package. Kalau ada event kat luar, Abang Alim pun boleh buat event kat luar. Ada speaker, ada mixer semua. Ada lighting Ada, semua boleh. ada lah. Wow. Boleh tu kita masih simpan lagi barang tu. Kita masih letak dekat store dekat bawah. Masih ada. So kira Kita memang kalau dalam keadaan pandemik COVID-19 ni sekarang bisnes yang buat event kat luar memang tak ada apalah. Tapi ada memang orang tak lagi. Ada orang ni datang untuk jamming, untuk beli barang memang ada lah. Datang untuk jamming, datang untuk buat rakaman ada tak sekarang? Untuk gaming masih ada. Hmm. Untuk beli barang ni kadang-kadang kita tengok kawan kita datang yang main muzik, dia suka benda-benda macam untuk rakaman untuk di rumah. Kita suggest macam interface macam ni masih ada. Oh. Sebab sekarang kadang-kadang boring kan, orang boring. Betul. Duduk di rumah boring, tak ada buat apa-apa. Kadang-kadang dia fikir ada yang suka beli gitar akustik, cari gitar akustik. Macam tu kita buat online juga bisnes lah. Bukan kalau kadang-kadang sekarang banyak pun bukan apa bisnes ke apa yang macam abang Ali katalah boring duduk rumah, tak apalah, okeylah saya main music sikit-sikit bagi kawan dengar. Pun ada juga. Ada. Kadang-kadang dia orang buat lagu cover kan, dia orang cover. Kadang-kadang saya tengok, dia tanya kita macam mana nak buat lagu cover bagi kita punya vokal lebih cantik, lebih mantap, sound lebih elok. Okey, saya komen lah. Kalau boleh kita gunakan interface lah, cakap dia. Lebih baik, sedap, sound lebih bagus. Ada yang minat tu, diangkat lah. Sudah kira kita boleh buat sedikit bisnes kita jugalah. Oh, so sekarang yang tapi bahagian rakaman studio sekarang ada orang buat tak rakaman studio? Bahagian rakaman sekarang yang handle bahagian rakaman kita punya kru dan kita punya partner untuk bahagian rakaman ada juga sekarang dah. Oh. Tapi buat masa ni kita banyak buat untuk rakaman servis untuk lagu cover aja. Oh, lagu cover lah. Sebab kita punya lesen untuk lesen untuk terbitan kita baru dapat. So sekarang kan di Semenanjung MECP semua akan tak boleh kontak sekarang kan. Ada masalah tu. Sampai sekarang sampai apa pejabat MECP ke atau yang mana, saya tak pasti yang mana lah, kena serbu ada sekali. Ada sampai satu pejabat kena serbu oleh apa Badan Penjaga Rasuah. Entahlah apa jadilah, ada keluar kat berita ni. Saya pun tak tahulah, tak nak komen banyak sangat ni, tak boleh. Yalah. So untuk rakaman ni kita masih buat juga kalau ada job. Kadang-kadang daripada orang luar customer. Untuk government pun tahun ni belum ada lagi lah. Tahun lepas ada. Oh, tahun lepas ada lah.
Pas ada. Oh. Tahun ni bulan 1 ni belum ada lagi. So Cuma sekarang kita apa dia? cuma kita sekarang ada buat untuk lagu-lagu ciptaan kita sendirilah di sini. Oh, lagu ciptaan sendiri pula. Abang Alim ada main synthesizer tak? Ada Eric pula tanya, ada pernah tahu main synthesizer ke apa? Tizer? Synthesizer. Ada. Ha? Tak ada. Belum lagi saya main. Tak Belum ada. lagi lah. Itu lebih kepada mungkin kepada lagu-lagu elektronik lah. Synthesizer ke ataupun barang-barang macam sequencer ke atau Sequencer. ah. Sequencer ada. Oh, ada Buat jugalah. sequencer untuk MIDI kita ada, tapi untuk synthesizer tu lagu synthesizer macam style macam tu belum lagi lah. Belum lagi lah. Itu lebih kepada electronic dance music lah, EDM ke apa mungkin ada pakai lah. Tapi kalau main gitar main alat muzik tradisional kurang sikit lah pakai synthesizer biasanya. Tapi kita mau tu live recording lah. So jadi dulu dari mula seorang Abang Alim jadi mungkin lah kalau nak cuba synthesizer kan, kita akan ada produk-produk synthesizer yang akan datang. I think on the way lah sekarang. Daripada Behringer. Lepas tu mungkin lah tengok kalau bila dah sampai, mungkin kalau nak cuba kita boleh hantar. Kita boleh hantar. Tengok macam mana lah. So dulu kan Abang Alim sebagai seorang pemuzik, jadi lepas tu jadi band member, lepas tu jadi peniaga, buka kedai, ada tempat untuk jamming studio, gig, buat sound and light rental semua. Tapi ada lagi satu benda itu sekarang, you ada buat rakaman lagu-lagu sendiri kan? Lagu-lagu sendiri, ada komposer, penulis muzik semua tu. Macam mana boleh sampai tahap macam ni? Boleh jadi satu composer, music composer dengan songwriter. Dua-dua kan, music composer and songwriter ibu buat jadi kan? Dia macam ni. Dulu saya sebagai seorang musician, memang angan-angan tu memang kuat. Angan-angan tu memang kuat. Kalau boleh nak cuba buat lagu sendiri tu lagi elok lah. Sampai kita main muzik tu, kita mesti ada semangat, ada idea kita, cita-cita kita nak buat. Jadi kalau boleh lah. Jadi pada tahun 2007, ya betul, 2007, 2006 macam tu, saya ada satu kawan, namanya Dev. Dev pula? Dev, namanya Dev. Dev legend orang gelar. Apa khabar orang kampung? Semua orang Kuching memang kenal dia. Okey, Dev, dia selalu jumpa dengan saya. Dia, Dev, kalau boleh, kalau elok kita cuba buat lagu sendiri. Oh, adalah kawan yang menjadikan tanya satu persoalan casual macam ni, nak cuba buat lagu sendiri pula. Ada, Dev, saya boleh buat banyak dah lagu. Tapi saya nak producekan lagu ni macam mana? Kita carilah satu recording company, dia cakap saya. Kita cari recording company yang boleh keluarkan lagu-lagu kita, hasil karya kita ni. So kita nak record macam mana? Alat tak ada, saya cakap dia. Jadi saya terfikirkan macam ni. Ada satu kawan, gitaris juga. Dengar-dengar dia boleh buat program muzik. So kita jumpa dia. Kita cari dia. Lepas tu, cun kita dapat bertemu dengan dia. Dia cakap, okey, boleh. Saya boleh bantukan. Okey, saya cakap dia, okey, di Sarawak kan, kita tak boleh nak terus ke Semenanjung. Kita cari pasaran untuk Sarawak saja dulu. Sarawak mau tu Iban Song. Dia punya cita rasa lain sikit. Ada lain sikit punya. Saya Melayu. Jadi saya cakap dia, saya rasa lebih elok saya nak buat lagu-lagu Iban pada ketika itu. Mood dan mood kita dan dia, kita sekarang nak buat lagu-lagu Iban. Jadi Dev dengan saya sama-sama bincang. Okey, Dev ikut saya tinggal dengan rumah saya 1 tahun. Oh, 1 tahun duduk dengan you. Duduk dengan saya bagi dia makan, minum semua.
Kita ikut saya. Sebab kita nak kejar kita punya minat ni. Sebab kita memang ada idea, kita boleh buat kompos lagu. Memang itu adalah anugerah kita lah. Kita boleh buat. So saya dengan dia bergabung sama-sama, kita buat lirik lagu apa semua. Dah sampai 10 lagu kita sama-sama buat. 10 lagu. Wah. Ini apa dalam 1 tahun ni? Beberapa bulan lah dalam 3-4 bulan tu kita buat lagu saja, melodi je dan lirik, tapi kita belum rakam lagi. Oh, belum rakam lagi. So kita jumpa kawan kita yang nama Nigel tu, gitaris tu. So kita jumpa dia semua. Okay, dia cakap dia boleh program muzik. So kita kerjasama dengan dia. Pakai dia punya komputer. Oh, pakai komputer dia. Okey. Pergi rumah dia lah pada ketika itu. Buat. Dia buat muzik program. Dia dah ada pengalaman dia. Jadi kita ikut dia. Siap semua muzik kita dah rakam semua. Lepas tu kita nak buat video lagi. Kita cari kawan. Kawan cakap dia boleh buat video. Video simple-simple je lah. Buat music video lah, music video. Music video, yes. Masa tu shooting dia boleh bukan dia cakap dia boleh shooting. Jadi kita gunakan masa tu kita hanya gunakan handycam je. Handycam je. Handycam shooting. Tapi handycam dulu pun mahal, bukan murah juga. Mahal ya. Dia pakai DV tab tu. Yang kecil tu. DV tab dia boleh tahan 120 minit lah dia punya jangka masa dia punya perjalanan. Okey, lepas tu lepas kita syuting lepas semua siap, kita ada master kan. Master kita dah edit dah siap. So kita pergi Sibu. Pergi Sibu pula. Sebab di Sibu ada satu production dia yang pada ketika itu dia yang paling top lah untuk keluarkan album Iban. Oh, dia ada situ ada macam satu syarikat terbitan lah untuk muzik. Terbitan ya. Dia ada terbitan dan edaran. Masa itu dia masih pakai VCD. VCD. Saya deal sama dia. Ini master kita buat. Lagu yang terkandung dalam ni semua 10. Tauke tak payah nak buat lagi. Panggil kru Tauke buat apa semua. Ni dah siap semua ni. Tauke tengok saya cakap dia. Dia terus minat. Bagus ni dia cakap. Kita deal. Sama dia. Okey, macam mana? Saya nak lepaskan master ni. Saya jual master ni saja. Masa tu saya tak nak fikirkan apa-apa. Saya tak fikir nak royalty tak apa. Jadi belum sampai tahap tu lagi. Belum. Janji master ni keluar, album ni boleh keluar, dah boleh terima dah. Macam tu je kira. So, kita deal semua. Okey, setuju, agree. Jadi, Deb, saya dan Nigel pada ketika itu kita tiga share lah. 3 share. Okey, setuju. Kita jual master aja. Jual master saja. Jual master saja. Jadi, terbitan edaran production tu yang keluarkan, syarikat tu yang keluar semua. Lepas tu dia keluarkan album tu, saya tengok VCD sejak kalau tak silap pada ketika tu jualan mencecah lebih kurang sudah boleh lah untuk pasaran lagu Iban lebih 10k VCD dia dapat jual. 10,000, lebih 10,000. Banyak tu. VCD banyak ya. Banyak juga. Katakan kalau berapa harga satu VCD waktu macam tu VCD untuk album macam tu. Dia jual berapa harga? Dulu dia RM18 lebih, RM20 pun ada juga. Dia punya harga. So kalau RM19, 80 sen macam tu lah. So kira RM20 kali RM20 kali 20 itu banyak duit tu. RM20 kali RM10,000 itu dah apa? RM200,000 dah. Jadi kita tak ada dapat apa-apa, kita dah dapat lamsam jual saja. Dapat lamsam jual saja. So syarikat tu ada bagi kita kontrak 3 tahun sama dia. Dia panggil saya buat untuk lagu-lagu Iban dan artis-artis Iban. Kalau ada saya dapat buat, saya jual master sama dia saja. 3 tahun kontrak. Tak ada apa macam share keuntungan jualan lah, tak ada. Satu saya belum tahu lagi. Tak ada lah. Kita buat banyak jugalah artis kita lahirkan. Dari situlah idea saya nak buat lagu lebih
Lebih mendalam Oh. lagi lah. Gabungan dengan rakan-rakan juga bagi idea sama-sama. So dari situ saya dapat kompos dan saya boleh fasih berbahasa Iban juga. Di Sarawak kan Hmm. Melayu pun boleh cakap Iban juga. Betul betul semua banyak ramai ada yang orang Cina pun boleh kan? So Ha. ada yang berbahasa Iban tu dia cari saya jugalah. Saya orang Melayu, saya boleh buat lagu Iban. Ha. Artis Iban pun ada juga jumpa saya cari. Jadi saya buat video. Eh Itulah. ha. Audio macam hilang sikit lah. Audio macam hilang sikit. Tengok sekejap ada Okey sekejap. tak? Sekarang okey okey. Okey ya. Ha. Okey ya. Boleh boleh sekarang ada jelas. Jelas ah. Baik. So itulah macam pengalaman permulaan nak terbitkan satu album semua tu lah. Tapi waktu tu tak tahu pasal apa royalty fees lah, copyright semua tu, semua tak tahu lah. Jual master aja tak payah fikir benda lain lah. Ada dia bagi borang dengan saya. Saya sign je. Tak tahu syarikat tu dia tak ada hantar kah. Dia nak panggil saya hantar kah dia yang hantar. Dia cakap dia yang hantar. Daftar kita dengan MCP pada tu. Tapi saya tunggu bertahun-tahun. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tak ada pun keahlian saya datang. So lepas tu apa jadi? Lepas tu apa jadi? Lepas tu habis kontrak 3 tahun tu saya tak nak buat lagi dengan dia orang. Oh. So, saya cuba buat sendirilah. Buat sendiri pula sekarang. Buat sendiri sebab kita dah ada modal daripada hasil-hasil tu juga. Oh, so buat sendiri lepas tu dah mula beli peralatan semua last dah tahu boleh buat recording sendiri, semua dah boleh buat sendiri. Tapi yang bahagian apa tu nak buat terbitan, nak cetak, nak edaran semua tu itu yang susah tu, bukan senang kan? Bukan senang. So kita lama buat sendiri, kita just buat untuk perkhidmatan saja. Oh, perkhidmatan je. Perkhidmatan, okey. Macam ada customer datang, dia nak rakam lagu, dia nak buat muzik, kita buatlah. Kita buat muzik dia, program ke, live ke. Lepas tu dia rakam dekat studio kita. Lepas tu dia lepas siap semua master tu kita bagi dia, tu dia punya cerita. Dia nak lepas dekat mana. Anda sediakan perkhidmatan rakaman aja lah. Kita sediakan perkhidmatan rakaman saja. Then satu ketika kawan cakap, Lim, lebih baik kita buat terbitan kita sendiri. Ini dah mula cerita apa chapter baru dah ni. Chapter baru. Kalau kau fikir dia cakap, kau buat terbitan, kau buat edaran. Okay. Contoh kata, dia buat lagu, dia adalah komposer. Terbitan adalah Star Audio One. Baru betul dia cakap saya. Baru hasilnya nampak dia cakap saya. Betul juga awak cakap. Awak cakap saya ini mulalah apa chapter baru, bab baru dalam perniagaan anda. Kita fikir, okey, kalau saya buat, awak setuju? Kita share. Jika boleh, dia boleh bekerja sama dengan saya nak buat lagu apa semua. So, saya cuba mohon cari macam mana nak dapatkan benda ni, nak dapatkan lesen untuk terbitan, edaran. Kita research. Kita dapat juga untuk filem, untuk video. Oh, bukan muzik saja, untuk video, untuk filem pun dapat. Yalah, tentu sekali. So sekarang Star Audio One tu termasuk juga perniagaan terbitan dan edaran apa muzik dan video lah. Ya, dah ada sekarang. Dah ada lah. Ini bukan lama lah. Ini baru beberapa tahun lepas ni. Ini baru berapa bulan ni baru start. Oh, berapa bulan aja ni? Ini yang bulan ni ini chapter yang terbaru lah ni. Yang terbaru. Oh, yang terbaru. So yang bila terlibat dengan penerbitan, dengan apa edaran semua tu, dia ada libatkan apa royalty fees lah, copyright issue semua tu. Anda kena sign kontrak-kontrak macam ni dengan artis-artis lah. Okey, dia macam ni. Macam kita dah ada lesen ni. Okey, contoh kata video. Okay. Selalu orang buat video kan, dia letak je dalam YouTube. Dia letak, dia buat lagu, dia letak je. Kebanyakannya di Sarawak lah. Kalau kita kira di Sarawak ni. Dia buat, dia letak je. Lepas tu,
Untuk reality dia tak tahu macam mana nak dapat. Dia harapkan subscribe daripada YouTube je. Oh. Tapi Kalau YouTube dia bukan senang nak dapat pun. Dia punya views kena berpuluh ribu baru boleh mula dapat kan. ya. Dan subscriber dia perlu ada 1K ke atas lah. Tapi saya fikir kalau hanya dapat daripada YouTube, contoh kata saya bawa lagu saya, saya bawa nyanyi, saya letak dalam YouTube. Awak pun boleh copy saya punya lagu, awak pun boleh bawa. Betul tak? Betul. Tak ada black and white. Tak ada orang boleh tak ada orang claim yang ni lagu dia. Tak ada penerbit. Siapa penerbit? So, sekarang kita ada lesen, kita buat lesen, kita ambil lesen untuk terbitan dan edaran. Bermakna kita buat lagu, kita buat video sekali. Terbitan lagu adalah daripada kita, Star Audio One. So komposer katakanlah si A. Si A itulah komposernya. So kita daftar lagu ni semua. Kita daftar MACP, dia memang akan tanya. Dia akan minta kan sekurang-kurang ada 5 lagu. Terbitan, siapa yang terbit syarikat mana? Komposer siapa? Katalah komposer A. Terbitan, perlu ada terbitan. Dan artis macam mana? Artis pula? Artis, kita kena daftar dengan RPM. Rekod apa? RPM. 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 So kita daftar dengan dia orang RPM. So artis dia macam ni. Bila kita dah lesen untuk terbitan dan edaran, bila kita dah daftar tu, so artis dia rakam di bawah kita punya terbitan juga kan. So macam musician yang bermain, contoh kata gitaris, adalah sejenis gitaris pun di bawah terbitan kita. So kita perlu daftarkan dia orang dengan RPM juga. Okay. Supaya nama-nama dia orang pun dapat secara official di sana. Gitaris, semua orang yang terlibat lah, artis, pemuzik, apa itu, komposer, penerbit, semua tu adalah. Baru kita dapat claim. Kalau kita tak ada benda-benda ni semua, kita tak dapat claim. Kita just letak dalam YouTube. YouTube saja boleh bayar lah. Tapi untuk Facebook tak boleh lah, Facebook tak ada lah. Tak ada. Tapi untuk rule secara betul tu, kita rugi lah. Sebab kalau kita tak daftar memang tak ada rugi. So sekarang kan, waktu zaman sekarang kan, zaman YouTube, zaman Facebook ni, ada orang beli lagi tak album secara fizikal tu? Sama ada CD ke apa ke, ada orang beli lagi tak sekarang? Agak kurang lah. Agak kurang. Saya pun sendiri dah lama tak beli dah. Kebanyakannya tak ada. Kecuali kalau untuk lagu-lagu Iban masih di Sarawak. Masih di Sarawak ada lagi lah orang beli CD, DVD ya. DVD, BCD masih di Sarawak, dia orang masih. Untuk kawasan pendalaman macam tu, dia orang masih suka beli DVD. Pun dia orang pendalaman pun kadang-kadang banyak tempat tak ada internet juga kan? Itulah sebab-sebabnya juga kadang-kadang lah. Tapi yang di bandar tu memang dia ada modem, dia semua dah ada channel. So daripada YouTube channel tu juga kita pun dapat keuntungan. Contoh kita letak lagu dalam YouTube saya hilang audio lagi. Atau mungkin saya ingat dia punya dia punya mikrofon boleh tarik dekat sikit ke apa? Dia macam dia punya Google Meet kan, dia ada satu filter kalau dia punya macam gate. Dia kalau dia punya level dah kurang sikit dia tutup. Dia level dia lepas dia akan buka. Dia ada macam satu built-in punya filter lah Google Meet ni. Google Meet. Ini okey tak? Ini okey. Dia kadang-kadang putus dia bukan putus tau. Dia ada dia ada gate. Dia ada gate dia sendiri dalam. Dia punya Google Meet ni, dia punya software untuk buat meeting macam ni. Dia ada satu macam gate lah. Dia kira kalau dia punya level turun rendah, dia akan cut. Dia supaya dia tak dapat noise latar belakang.
Bila dia dah tinggi cukup, dia akan lepaskan macam tu. So Oh. kadang-kadang tengoklah setting kita kat apa. Kadang-kadang macam tu. So dan sekarang dah sampai apa tu, terbitan macam tu. Ada satu Abang Alim pernah buat tak yang apa, satu apa lagu ke? Ada buat lagu-lagu untuk RTM Sarawak ke? Boleh cerita sedikit pasal tu dulu. RTM, saya cuma dijemput oleh pihak RTM saja. Oh, dijemput oleh pihak RTM. Dijemput untuk dalam satu program rancangan macam tu hari. Rancangan program volume 13 dan rancangan program Kupa Kopi. Oh. Dia jemput untuk apa? Untuk tulis lagu ke atau menyanyi ke apa? Dia jemput menyanyi tu memang adalah. Sambil menyanyi sambil buat cerita macam ni lah. Buat cerita tentang kita buat lagu. Kita buat apa-apa aktiviti semasa pandemik macam ni. Oh. Itulah kebanyakannya. Dan apa matlamat kita. Oh, itu lagu yang apa ni nyanyi untuk RTM Sarawak tu lagu sendiri ke? Ya, lagu kebanyakan saya bawa lagu saya sendiri. Oh, semua yang lagu sendirilah. Ya. So sekarang Abang Alim dah kompos berapa lagu dah? Sampai sekarang, bila mula kompos sampai sekarang? Kalau kira banyak lah. Banyak juga. Tak boleh kira lagi. Tak boleh kira lagi. Banyak dia. So lagu-lagu ni semua dapat didengar di YouTube ke? Ada yang di YouTube dan ada juga yang dah dibawa oleh artis-artis rakaman lah. Oh, okey. Ada yang kompos untuk orang lain, ada yang kompos untuk menyanyi sendirilah. Ya. So kalau pergi ke YouTube channel, yang mana boleh dapat, yang kat Star Audio One ke ataupun YouTube tu Abang Alim ke Star Audio One? Star Audio One. Star Audio One lah. So lagu-lagu tu ada di situ? Kalau lagu saya tak ada lah. Lagu lain orang ada. Oh, lagu lain orang ada lah. Lagu saya dulu cuma saya letak satu nama Menthol Band saja. Tu saja ada. Oh, sekarang ada lagi dalam YouTube? Masih ada lagu tu. Tu lagu bahasa Sarawak tu. Oh, bahasa Sarawak lah. Nanti saya tengok cari tengok ada. Boleh. So sekarang kan dah sampai tahun 2020, 2021 dah, daripada pemuzik seorang yang menyanyi saja, lepas tu jadi pemuzik main gitar, lepas tu main drum, lepas tu main keyboard, lepas tu entah main banyak benda lagi, sampai buka apa jamming studio. Lepas jamming studio buka apa tempat gig, sewa barang. Jadi ada kedai jual barang, ada recording studio, dan juga ada buat sound and light untuk event kat luar. Lepas tu jadi pula ada syarikat terbitan dan edaran pula. Dalam masa yang sama jadi composer and songwriter. Ini kira ini multi-purpose. walaupun semua berkaitan, ni talent yang betul-betul banyak tau. Tak banyak orang yang boleh buat sampai punya banyak benda macam ni tau. So sekarang daripada menyanyi sampai nak buat recording sampai terbitan, semua Abang Alim boleh buat lah sampai sekarang. Masih boleh buat. Masih boleh buat lah. So sekarang syarikat apa Star Audio One ni ada berapa orang yang kerja dalam Star Audio One ni? Okey, sekarang kita cuma ada part time saja. Ada part time lah. Part time crew lah. Dan untuk bahagian rakaman ni kita ada share lah. Ada 2 orang lah kita untuk bahagian rakaman sekarang ni. Oh, okey. Kita ada komposer dan kita ada seorang tu untuk bahagian marketing. Oh, ada marketing punya orang lagi lah. Yang ini untuk yang terbaru ni lah, untuk terbitan ni. Oh, okey. So ini yang bab terbaru ni lah, yang beberapa bulan saja baru nak mula ni. Baru nak mula ni. Kita cuba sebab kita tengok di Sarawak, pasaran Sarawak, lagu-lagu Melayu Sarawak agak kurang. Betul. Agak kurang yang buat. Dan saya tengok tak ada penerbit untuk lagu-lagu Melayu Sarawak. Oh, lagu-lagu Melayu Sarawak tak ada penerbit. Tak ada. Yang Kecuali selalu lagu Iban,
lagu Iban ada penerbit. Kalau bahasa Malaysia tu Semenanjung lah semua. Oh. So dah terjumpa satu market baru lah ya, ada satu market baru kat Sarawak. Ya kita cubalah, kita cuba. Tapi market baru ni boleh sampai hingga ke Sabah ke? Sabah ataupun Sabah punya market lain juga? Sabah, InsyaAllah ya guys, cubalah. Nah, boleh sampai lah. Dia mungkin Sabah dan Sarawak tak beza banyak lah dia punya market pun. Tapi macam Sabah kan dia dah dikenali juga kan, macam lagu kita tengok macam Sarawak memang tak ada lagu-lagu Sarawak yang betul-betul dikenali sangat lah. Macam Sabah kita tengok dah ada lagu Jambatan Tapal Lori kah? Saya pun tak tilah tu. Macam tu dah kira common song lah, dah banyak orang kenal. Macam Sarawak tu lagu dia Puteri Senubong, tapi Puteri Senubong tu dia bahasa Malaysia. Kita nak cari betul-betul lagu bahasa Sarawak yang betul-betul. Satu saja dulu. Kalau era 80-an dulu ada si Sapa Gapa. Satu saja lagu Sarawak dulu. Sapa Gapa dulu. Tapi sekarang dah berapa puluh tahun dah tak ada. Itulah kita nak cuba. Ada market baru ni, ada yang belum tap lagi lah. Bagus lah. Ya. Terjumpa market baru. Nampak benda ni. Ini daripada pengalaman lah, baru boleh nampak benda-benda macam ni. Bertahun-tahun pengalaman buat semua benda, baru boleh nampak yang ada satu kekosongan dalam market ni, boleh cuba sikit. So sekarang kan dalam zaman sekarang masa PKP, COVID-19 semua tu tak ada event, macam mana pula tentang industri perniagaan anda dengan industri kita di Sarawak sekarang? Sangat terjejas ke ataupun ada lagi sikit-sikit bisnes? Kalau kat Semenanjung ni memang kalau kira event, show, majlis, kenduri semua buat masa sekarang is almost zero. So kat Sarawak tu sekarang macam mana? Sekarang pun sama kot. Saya tengok sekarang kalau di Sarawak dalam tahun inilah 2021 ni kan, bulan 1, bulan 2 ni tak ada lah. Tak memang ada juga. Memang tak ada lah. So tak ada. Memang tak boleh untuk event memang tak ada. Memang tak ada lah. Kerajaan Sarawak pun sana pun dia tak bagi buka langsung lah. Cuma saya tengok untuk baskers tu ada sedikit lah di kedai-kedai kopi tu. Macam di Kuching masih ada lah baskers yang boleh cari makan lah. Tapi tak banyak tengok area dia lah. Ada yang boleh main, ada yang tak boleh main. Itu baskers tu okey lagi kalau kat kena PKP lah. Kat sini kita punya kena PKP, baskers pun tak boleh buat. Mungkin dari hari ini ke esok, mungkin weekend ni boleh buat lah. Tengok apa yang kerajaan Tika nak bagi arahan apa lagi lah. Sepatutnya kita tengah harap PKP ni berakhir, tapi tengok last extend sampai 18 hari bulan lagi. Extend. Satu Malaysia extend lah, kecuali negara Sarawak. Negeri Sarawak tak extend. Tapi negeri Sarawak, Kuching kita tak tahu. Pada kita kena juga kan nanti. Belum pasti lagi. Itu tengok kepada kelakuan orang ramai lah. Situasi dan keadaan lah. Kalau mereka masih lagi keluar sini sana tak ikut SOP semua, lama-lama kena lah. Tapi yang takut selalu kena tu tempat kerja, kilang-kilang, selalu kena kilang ke ataupun apa lagi ya. Biasanya semuanya kluster-kluster kilang lah, ataupun apa-apa tempat yang peramaian. Tapi sekarang biasanya selalu kena kilang lah. Sekolah dah tutup, tak boleh kena lagi. So sekarang industri kita audiovisual, lighting semua tu pun diam lah, quiet lah di Sarawak. So tak boleh buat apa lah. So ada pun yang kecil-kecil untuk sendiri, untuk kroke di rumah tu adalah. So tinggalkan sekarang yang ada pun macam kalau Star Audio One ni, dia perniagaan dia bukan buat sound and light rental saja. So dia ada jual barang semua tu, studio, jamming studio, ada recording studio. Jadi ada lagi lah revenue, ada lagi pendapatan dari segi ni lah. So saya rasa kalau mereka yang buat terlalu khusus kepada sound and light rental ya, buat event tu semua, mereka dalam kesusahan sekarang lah. Lebih kurang macam tu lah. Sebab kita buat benda ni, kita kena dalam bidang ni kita kena banyak pecahan.
Nah, Kalau harap satu-satu saja tu memang saya rasa kalau saya pun harap satu saja. Kalau saya harap saya nak buat rental dan lighting saja, memang tak dapat lah. Tak dapat sebab lah. sekarang memang kosong lah. Kosong. Memang kosong. So sekarang yang saya pasti Abang Ali pun ada ramai kawan-kawan dalam industri ini kan, orang yang buat sound and light, installation ke apa semua tu. Okay, yang installation ni memang ada lagi lah, masih ada lagi projek-projek installation tu. Tapi sound and light ni mereka sekarang buat apa sekarang? Adakah banyak yang telah tukar perniagaan buat benda-benda lain? Okay, macam kawan saya yang satu tu saya tengok dia ni ada pintar juga sikit lah. Dia ada apa? Dia pintar. Ah, Dia tukar bisnes. Barang dia masih dia simpan. ah. Dia jual minyak wangi saya tengok dia. Oh, jual minyak wangi. Jual minyak wangi. Pasal minyak wangi orang suka pakai hari-hari kan? Betul juga. Betul juga. Itu betul. Saya tengok dia jual minyak wangi. Good juga dia punya bisnes lah. Good job jugalah saya tengok. Hari-hari dia, tapi dia kena buat macam COD lah. Oh, dia kena buat macam Kebanyakan. COD. Dia COD online. dia tak jalan melalui Lazada, Shopee ke mana-mana, dia tak buat lah. Saya rasa dia dalam Shopee dia ada letak juga. Ada letak lah. Pasal kalau COD kerja banyak, COD kena hantar sini, hantar sana pun susah juga tau. Kalau bisnes dah jadi lumayan, kerja memang macam gila, kena hantar sini, hantar sana. Ya. Ya. Tapi Betul, minyak betul. wangi kan, minyak wangi saya rasa dia boleh upah orang hantar. Kalau orang motosikal pun boleh hantar. Dia pun Tak ada. dia pun ada dia pun ada runner. Oh, dia ada runner lah. Oh, tengok ada siapa komen lagi. Ada orang komen. Saya tengok kalau ada orang komen. Tak ada. Okey. So, dia buat minyak wangi. Ada lagi kawan-kawan yang jadi perniagaan lain macam jual, tak tahulah, jual makanan ke ataupun jual apa-apalah. Dia tukar buat apa-apa. Ada juga yang tukar bidang. Dia jual online macam makanan lah tu. Oh, makanan. Benar dia. Ramai orang Muih-muih jual buat dia makanan. juga. Kerana sekarang semua orang tak boleh keluar kan. Tak boleh keluar, tak boleh pergi mana-mana suka-suka makan beramai-ramai. Semua makan di rumah. Kadang-kadang kalau masak sendiri pun boring. So orang akan order lah. Banyak saya tengok sekarang yang penghantar makanan macam budak-budak buat Grab kan. Budak Grab buat Food Panda. Merata-rata Banyak ada. memang banyak runner sekarang. Ha. Di kita Kuching ni pun sama juga. Lebih kurang juga. Ha. Semua pasal ini satu industri yang macam COVID-19 ni jadi, industri ni pula jadi mengembang pula. Ya, dia ada berubah sikit lah. Home based food industry ya, home based. Ya, betul. Itulah saya tengok. So macam mana kalau untuk orang-orang di industri kita dalam juga atau penonton pun kita secara umum kan, ada apa nasihat kalau Abang Alim nak beri kepada mereka? Sekarang ramai orang yang betul-betul down tau. Ada yang hilang pekerjaan ataupun potong gaji ataupun ada yang perniagaan sekarang sudah tak ada keuntungan lagi. Ada yang kena tutup atau memanglah pendapatan dah jadi, ramai orang dah jadi teruk. Dan ada pun saya dengar customer-customer kita kan yang ada yang tengah depression, semua pun ada. Ada yang tukar haluan, tukar perniagaan, okey. Tapi ada orang yang pun dalam keadaan yang susah. So, kalau Abang Alim ni saya tengok macam okey saja, okey lagi. Walaupun affected tapi okey kerana ada bidang-bidang lain dalam perniagaan anda. So, apakah satu nasihat atau inspirasi yang Abang Alim boleh bagi kepada diorang? Kalau saya ni, saya pernah merasai susah senang tu. Sebab saya bermula daripada susah. Saya bermula betul-betul saya kata. Saya bermula daripada orang yang susah. Dulu yang naik basikal tu lah. Ya. Suatu hari kalau saya senang, saya pun fikir saya boleh susah balik. Itu perkara biasa, lumrah kehidupan. Kalau saya susah sekarang pun saya rasa taklah sesusah seperti dulu. Dulu lebih susah. Naik basikal, jalan kaki. Itu dulu naik basikal, jalan kaki, sewa bilik kan. Ya betul. Saya pernah sewa bilik.
Tapi sekarang lebih saya lagi. tengok kat belakang-belakang sana tu banyak peralatan, ada office semua. Okey lah. Boleh lah. Boleh lah. Jadi saya rasa benda ni itu adalah satu lumrah kehidupan. Ada masa ada kalanya kita naik, ada kalanya kita turun. Jadi kita kena sabar menempuhi cubaan dan dugaan ini semualah. Hmm. Kalau saya sekarang pun dibagikan down, saya kira saya biasa aja bagi saya. Kerana saya pernah masai benda ni macam mana dulu, itu adalah lumrah bagi saya. So sekarang dari dulu dari betul-betul down sampai sekarang dah naik, dah apa kira berjaya. Sekarang ada down sikit tapi tak seteruk lah, tak sampai dulu lah. Tak sampai dulu saya rasa. Kalau boleh saya nasihatkan untuk yang lain tu, kalau ada peluang untuk kita ceburi bidang perniagaan yang berniaga ni, kalau ada peluang untuk kita ceburi bidang yang lain tu, kita cuba. Tapi kena ingat juga kalau minat kita betul-betul mesti ada. Jangan kita cuba paksa-paksa diri kita lah nak buat sesuatu. Tapi saya tengok kalau buat masa sekarang, kalau sementara tu kadang-kadang kalau terpaksa juga kita kena paksa diri buat yang benda-benda asalkan boleh cari makan lah. Cari makan ya. Kena bawa dalam keadaan yang bertenang. Bukan kita seorang yang kena macam ni. Ramai. Juta-juta lagi lah. Ramai lagi. Seluruh dunia yang kena macam ni. Seluruh dunia. Kita fikir macam ni je lah. Okay. So kalau kami nak minta kan, kalau Abang Alim kan boleh menyanyi sikit ke? Boleh ke? Menyanyi? Boleh juga. Boleh jugalah. Kalau ada gitar ni. Ada gitar lah. Tengok dalam studio ni, dalam kedai, dalam pejabat anda dah ada studio, recording studio, dah ada peralatan, dah ada peralatan muzik. Mestilah saya minta ni pun cannot refuse lah. Okay. Dia tepuk tangan lah. Wah, tengok dah buka peralatan semua. Kat sini AVM pun tak ada. Bukti tak? Ada. Oh. Nak nyanyi lagu apa ni? Bahasa Sarawak lah. Nyanyi yang lagu yang anda selalu paling suka menyanyi lah. Bahasa Sarawak ke apa pun boleh. Lagu-lagu yang Abang Alim compose lah yang bestnya. Yang your favourites lah. Atau Eric kata kalau boleh menyanyi satu album. Satu album ni. Lelah saya nanti. Dah macam konsert lah. Lagu apa nak menyanyi tu? Saya nyanyi lagu ni je lah. Lagu dalam bahasa Malaysia je lah. Bahasa boleh, Malaysia. Senang. Okay. Saya minta kalau boleh nanti satu lagu bahasa Malaysia dengan satu lagu Sarawak, bahasa Sarawak, bahasa Iban kalau boleh. Ada tak? Boleh tak bahasa Iban? Ya, kita cuba pakai nanti kabel MP3 sana. Ada sikit. Okay. Ni bahasa Malaysia ni. Okay. Pagi dingin, aku terjaga sedari bangunanku. Oh indahnya pagi ini sekarang mengimbas memori silam. Kala remaja dulu ceria selalu
gembira setiap waktu. Kenangan Imas memori silam dalam kehidupan banyak kehidupan. Datang dan pergi hidup ini yang harus kita lempuhi. Destinasi arah yang pasti di muka bumi yang nyata ini. Yeah, constant. Teringat kala remaja dulu, ceria selalu, gembira setiap waktu. Kenangan Imas memori silam banyak kehidupan tak dapat dilupakan. Datang dan pergi harus kita destinasi arah yang pasti muka bumi yang nyata. Wah, okey. Terancak lagu tu. Itu lagu berjudul Memory. Memory ya. Dia punya melodi dengan lirik macam betul-betul macam beri semangat lah. Jadi excited. Ini kalau bangun pagi-pagi kan, kalau main dalam kereta on the way kan, memang rasa segar lah. Ini memang for bila pagi-pagi dalam kereta ke, ataupun kadang-kadang ini kita tengah pandu kereta pergi mana-mana, berjalan-jalan jauh sikit. Lagu macam ni lah yang best. Macam lagu macam ngam untuk merangsangkan jiwa. Betul. Semangatnya. Ini memory ni apa dia punya apa inspirasi dalam lagu ni bila anda tulis lirik ini yang Abang Alim tulis? Ya, saya tulis lirik ni. Dia mengimbaskan kembali nostalgia silam lah. Masa masih remaja lagi, di pagi hari kita bangun, kita tengok semua masih fresh semua. Jadi ni kita kena jaga sampai ke tua lah. Tapi yang macam Abang Alim kata, yang daripada pagi bangun mesti fresh apa, itu yang saya dapat rasa daripada lagu ni tau. Itu sebab saya kata tadi, lagu ni kalau pagi-pagi kan, bila pandu kereta pergi kerja, pasang lagu ini dengar, memang sedap. Memang akan the rest of the day akan jadi sangat positif tau. Dengan lagu ni kalau mula-mula pagi-pagi dengar, memang best. Bagi refresh sikit. Betul-betul. Memang ada feel itu. Itu memang terima kasih. Bukan lirik saja, tapi dia punya melodi, dia punya tempo, rancak dia semua. Walaupun anda main satu instrumen saja, gitar saja kan. Dia punya melodi dia ikut dia punya rentak macam Sarawak sikit style lah. Sedikit-sedikit tapi ada modern sikit pun lah. Yes, dia ada etnik modern. Etnik modern rock sikit. So best, lagu tu memang dah dengar fresh juga sekarang feel. Bagus dia ada. Lama ada lagu ni, lagu sama kawan dulu ni. Ini lagu lama. So kalau lagu bahasa Iban Abang Alim boleh menyanyi tak? Boleh. Boleh kan? Abang Alim tahu cakap bahasa Iban kan? Walaupun saya tak erti lah. Boleh cakap. So ini satu lagu dedikasi sepenuhnya untuk orang Sarawak lah yang
yang apa semua tahu bercakap dalam bahasa Iban kan. Kita di Semenanjung sini memang tak erti lah. Tapi lagu ni yang Abang Alim nak menyanyi bahasa Sarawak, bahasa Iban ni, dia apakah erti lirik dia? Apakah erti lagu ni? Okey, lagu ni dia ada dua bahasa yang saya buat. Satu bahasa Melayu Sarawak, satu bahasa Iban. So dia sebenarnya lagu ni dia adalah lagu duet. Oh, lagu Dia duet. ada duet dengan seorang perempuan lah. Lagu ni dia duet. Jadi bahasa Iban perempuan yang bawa. Oh. Jadi perempuan yang sambut. Bahasa Melayu Sarawak saya yang bawa. Tapi semua lirik ni saya yang buat. Oh. Dua-dua bahasa Iban dengan bahasa Malaysia yang Sarawak punya pun dua-dua anda tulis. Dua-dua saya tulis. Jadi yang support saya lagi yang repair sikit lirik ni perempuan yang dengan saya duet ni. Oh, okey. Tapi erti apa, the story, apa cerita lagu ini apa dia? Maksud dia kalau daripada tajuk dia Sulu Kami Sayang Kita. Maksudnya kasih saya cintakan awak. Oh, okey. Ini love song lah, love song. Love song. So kepada semua sana yang tengah mendengar live stream kami kan, Abang Alim nak nyanyikan satu lagu cinta ya, love song untuk didedikasikan kepada semua couple-couple di luar sana, girlfriend, boyfriend, suami, isteri lah kan. Semua all for love. Jom kita dengar ya. Jadi lagu ni saya untuk vokal perempuan ada backing track dalam ni. Oh, ada backing track. Oh, ini best. Saya pakai backing track. Okey, untuk saya sendiri saya pakai live gitar ni lah, akustik ni. Okey. Jadi vokal saya bawa live, jadi yang sambut nyanyian perempuan tu backing track vokal dia. Oh, okey. Bagus juga macam ni ya. Setengah live, setengah backing track. Ya, kita cubalah. Boleh sama cuba. ada backing track ni okey tak okey. Harap-harap okey lah. Harap boleh menjadi ni. Okey. Nuan amaiku sayang, su hati berai lengah, tajapan tuan jauh hari tisi, hatiku sulu amai kerah. Macamnya jua selalu ingat dengan kita, walaupun kita jauh dari kami, tapi kami tetap rindu dengan kita. Selalu mewarna suku berair, malam diambil mimpi, siangku berdiri. Kita sesama bangsa, adat kita berbeda. Cinta siapa
malam diambil mimpi, siang ku Kediri. Walaupun kita sesama bangsa, kita berbeda. Cinta si siapa? Sungguh tuannya suku berair, malam diambil mimpi, siang ku Kediri. Walaupun kita sesama bangsa, adat kita berbeda. Cinta si kenal siapa? Wow, sayang. Wah, okey. Wah, sedap lagu tu. Clear ke? Sedap. Abang Lim, ni lagu-lagu macam ni kan? Eric tanya pula yang dia kata dia pula sekarang dia dah kahwin pun macam ni. Dia kata suara perempuan pun bagus, dia nak minta gambar. Ada tak perempuan tu? Oh, gambar boleh nanti bagi dia. Ni dia dah kahwin pun nakal-nakal lagi tu. Tak apa, boleh bagi gambar saja boleh. Gambar sajalah. Gambar saja boleh. Ya, ni ya. So saya rasa macam lagu-lagu macam ni kan, walaupun dia ni style lebih kurang style, ada style Sarawak kan, lagu-lagu Sarawak kan, dia termasuk. Ya. Tapi dia punya rentak, irama, melodi dia semua, saya rasa kalau sesuai pula, kalau nak cuba nak terbitkan, nak edar di Semenanjung Malaysia pun boleh. Dia agak universal tau. Dia bukan macam betul-betul Sarawak punya style. Saya kira dia ada universal. Tak betul etnik lah. Dia tak ada etnik lah. Tak betul-betul etnik dia ada, lah. Dia ada etnik. Dia ada tune melodi dia ada. Boleh dengar, dapat melodi style Sarawak semua ada. Tapi saya rasa boleh appeal kepada audience yang lebih general tau. Ya ke? Saya rasa pasal dia punya rentak semua, dia punya style, orang lain, semua orang dengar pun is a universally acceptable, ataupun macam mana saya nak kata, saya pun tak berapa erti lah. Orang yang bukan Sarawak pun akan tahu appreciate jenis lagu macam ni. Jenis lagu dia punya rentak, irama, melodi, lirik pun boleh. Lirik mungkin susah sikit lah, tapi kalau yang bahasa Iban tu orang sini memang tak faham lah. Tapi kalau dirakam semula dengan fully bahasa Malaysia, boleh jadikan satu lagu yang akan orang Semenanjung pun akan dengar. Betul lah. Nanti kita cuba buat dia. Boleh cuba. Abang Ling sepatutnya try sikit kan, rakam kan, dan letaklah lagu-lagu macam ni di YouTube. Cuba-cuba tengok apakah respons lah. Rakam satu dengan best, buat satu track yang bagus. Boleh. Boleh cuba tengok. Satu idea yang baik. Pasal bukan ini, saya dengar lagu macam ni, dia bukan macam hardcore Sarawak punya style. Dia ada dia punya style Malaysia, Universal Malaysia punya. Saya buat pun memang saya nak dia ada commercial value. Dia commercial value ada dia. Dia ada commercial value dia. Kadang-kadang kalau dia terlalu hardcore style etnik ataupun Sarawaknya ke mana-mana etnik lah, dia tak ada commercial value. Dia susah nak tersebar kepada nak pergi, kecuali kepada mungkin kecuali kalau ada peminat world musicnya, mungkin ada lah. Ya, betul. So saya rasa boleh cuba. Tadi tu music yang lagu yang kedua ada main sape kan? Dia punya pattern skill sedikit gitar ni. Kita ada buat dia pattern macam sape sedikit lah. Oh, gitar ada gitar yang awak pakai ni, dia ada modify sikit bunyi dia macam sape. Tak. Gitar tak modify, tapi kita punya scale
melodi kita buat macam Sapek punya style. Oh. Kita ambil melodi je, melodi. Kita Itu solo. style mainan tu. Style mainan tu macam siapa? Ya, betul. Saya mainan itulah. Oh. Itu saya dengar tadi main-main. Style dia lain pula. Bukan macam gitar. Tapi bunyi dia pun maybe dia melodi dia. Tapi plucking style lain ke? Dah lain sikit lah. Oh, lain sikit. Patutlah dia Terus bunyi. kita kena tunjukkan Sarawak ada di sana. Ciri-ciri Sarawak dia mesti ada di sana. Oh, bagus macam ni. Wah. Ya. Okey, sekarang dah hampir pukul 5 lah, dah 2 jam kita berborak-borak di sini lah. So, Abang Alim ada apa kata-kata last-lastnya, the last word, apa-apa nak dikatakan kepada orang ramai semua? Bagi untuk orang-orang, terutama sekali dulu saya untuk orang-orang belah-belah Kuching ni, belah Sarawak ni, kalau ada kenal dengan saya, okey. Mana yang kenal, mana yang tak kenal pun, kalau rasa nak buat lagu ke, nak kompos lagu, boleh cari saya dekat sini. Kita boleh bincang ya. Ataupun nak jam pun boleh lah, nak jam saja pun boleh. Jam pun boleh. Ataupun ada yang minat buat lagu tetapi dia rasa dia nak buat sendiri dekat rumah, dia sendiri. Tak ada alat, boleh cari saya sini. Kita boleh komen apa alat yang bagus digunakan untuk buat rakaman. Di interface kita boleh gunakan macam Behringer lah. Benda-benda macam ni lah. Interface, mikrofon, apa lagi lah itu benda-benda tu lah. Macam tu boleh jumpa saya kat sini. Lepas tu Abang Alim pun boleh bagi sedikit macam training sikit atau ajar orang macam mana nak pakai benda-benda macam ni. Saya boleh tolong ajar dan orang-orang saya boleh tolong ajarkan macam mana nak install, nak masukkan driver dalam interface dan cara penggunaan interface dengan laptop ataupun komputer macam mana nak pakai. Track kita boleh bagi software untuk buat lagu track by track. So customer perlu bawa PC aja lah. Bawa PC saja dah boleh. Laptop dah cukup dah. Laptop dah cukup dah. Bagus tu. Dah cukup dah. Okey, untuk di seluruh Malaysia, terima kasih saya ucapkan juga kerana mungkin yang tak kenal, mungkin yang baru kenal, bolehlah berkenalan dengan saya. Boleh layan FB saya. Cari saya ABG ALIM. Okey, mana tahu kita boleh sama-sama dari Semenanjung ke Sarawak kita boleh berkongsi idea untuk buat apa-apa, untuk cari job sama-sama. InsyaAllah, mana tahu ada yang baik. Kita kongsi-kongsilah sama-sama. Nak buat apa, nak buat lagu, nak buat apakah. Semua dalam bidang yang seni lah, bidang yang seni. Bagus juga. Saya tengah ada idea sekarang tapi tak tahu boleh buat ke tak boleh buat lah. Saya tengah fikirkan sama ada macam kita buat sekarang ada 4 orang kat sini kan. Dalam skrin ni ada 4 orang pakai Google Meet. Sama ada kalau ada ahli-ahli muzik ke ataupun penyanyi kan boleh nyanyi bersama. Tak tahu boleh ke tak boleh saya tak pasti. Satu hari saya nak kena cuba ni. Boleh buat ni. Good idea tu. Kalau boleh buat lagi seronok. Tapi tengok kalau kelajuan internet lah cukup ke tak cukup. Tapi setting semua kena betul lah. Saya tak pasti. Ini kena cuba dulu. So sekarang kita dah cuba sampai tahap ni. Kita boleh buat Google Meet ataupun Zoom buat letak dalam live stream tu. Dah jadi lebih seronok dah macam ni. So sekarang kita tak boleh berkumpul beramai-ramai. Saya pun kalau nak terbang ke Sarawak nak jumpa abang pun tak boleh. Abang nak datang sini ke cari Eric pun tak boleh. Jumpa awak dekat sana pun tak boleh juga. Tak boleh. So ini satu-satu cara lah sekarang macam ni lah. Macam ni lah cara kita. So okey, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Abang Alim kerana sudi meluangkan begitu banyak masa berkongsi pengalaman, ilmu dan berkongsi sedikit inspirasi, kata-kata nasihat dan juga sudi menyanyikan 2 lagu untuk kita ya, menyanyikan 2 lagu kita yang cukup best, merdu, satu rancak, satu begitu romantik ya. Dan kita haraplah kalau boleh Abang Alim akan lain kali akan berkongsi lagi banyak lagu, tak perlu di sini, boleh letaklah di YouTube ke ataupun di Facebook, kita boleh dengar lah. Boleh dengar, boleh enjoy sikit. Pasal tadi lagu tu satu yang rancak tu memang rangsangkan
satu lagi yang love song tu memang feel romantic lah itu. Romantik kan? Romantic duit. Terima kasih. Satu memang yang lagu tu kalau boleh satu hari letakkan di YouTube, saya boleh dengar pagi-pagi ya. Tiap-tiap pagi boleh dengar lagu macam ni memang bas. So Nanti kita buat elok sikit. So kita nak AV Electronic mengucapkan Abang Saya, Alim terima saya kasih pun, saya pun sama-sama mengucapkan kena beri peluang saya untuk online bersama pihak kamu di sini. Dan juga untuk di Sarawak ni, thank you so much juga kepada Brother Aping kita. Kan daripada Ultimate Music. Apa dia Adik? Uncle Pen. Uncle Peng. Itu rakan-rakan yang beri sokongan dengan saya juga di sini di dalam bidang ini selama ini jugalah. Dia pun banyak support saya juga. Uncle Pen pun lagi senior dari awak kan? Uncle Pen memang dia old timer. Gitaris Kidal tu. Itu pun cikgu juga tu. Uncle Pen Kidal. Betul. Pen Kidal ya. Dah lama dia dalam industri ni. Dia memang banyak orang bila dia ada hubungi kita kan, dia nak beli barang, nak kita explain apa-apa barang, dia hubungi kita di Semenanjung ke apa kan. Kalau kita tahu dia di Sarawak, di Kuching sebenarnya, kalau di Sarawak pun bila dia kata, mana nak beli ya? Okey, anda call nombor ini. Bagi nombor, nama dia Uncle Pen. Oh, Uncle Pen. Ramai orang kenal juga. Ramai orang kenal. Mr. Pen Kidal. Ramai orang kenal. Betul, dia sebut je nama dia. Oh, dia ke? Okey, saya boleh cari. Saya kenal dia dah lebih 20 tahun dah. Dari dulu, mula-mula dululah. Waktu dari Kuching Plaza dulu saya dah kenal dia. Dari Kuching Plaza. Hebat. Okey, so sampai sini sajalah kita punya live stream hari ini dengan tetamu khas kita Abang Alim yang telah berkongsi begitu banyak dengan kita semua. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan harap-harap satu hari nanti bila pandemik COVID-19 ini dah reda, dah kurang, kita satu hari boleh berjumpa lah dengan secara fizikal, secara mudah-mudahan kita boleh berjumpa. So buat masa sekarang kita kena menasihkan semua orang ramai di sana untuk jangan keluar sini sana, pakai mask, amalkan social distancing. Okay, so anda semua yang berada di Sarawak tu memang sekarang bernasib baik kerana PKP tidak dilanjutkan di sana. Jadi anda lega sikit lah, nombor-nombor, angka-angka di sana dah tidak begitu serius lah. Tapi kita sini di Semenanjung, yang kita duduk di Selangor dan KL ni, risau juga kita nak keluar. Risau, hari-hari pun 2-3 ribu lah kadang-kadang. So kita di sini kena kontrol sikit lah. Ini semua pasal orang tak kontrol lah. Macam Eric kata, ini semua problem manusia lah ni. Itu lagi. Kita jaga kita je lah. Yalah. So Abang Alim sampai sini sajalah. So terima kasih banyak-banyak ya. Dan kepada semua yang di luar sana, terima kasih kerana meluangkan masa untuk menonton live stream kami. Dan mintalah kalau boleh like dan share dan subscribe kepada YouTube channel AV Electronic Marketing Sdn Bhd. Jangan lupa juga pergi kepada Facebook Abang Alim dan juga Star Audio One Company ya. Star Audio One Company, dan juga boleh dijumpa di YouTube Star Audio One juga. Betul tak? Boleh carilah. Kalau nak bencu orang-orang Sarawak nak berjumpa dengan Abang Alim, boleh cari dia di Facebook, di YouTube juga. Okey, so sampai di sini saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Abang Alim ya. Okey, selamat tinggal. Eric and Andy, alright. Bye-bye. Kongsi macam Okey. Thank you. He cite the